السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala Dia memberi kepada kita beberapa nikmat yang tak habis, yang tak boleh kita nak membilangkan dia. Khususnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita sebagai hamba-Nya yang beriman kepada Dia, hamba-Nya yang selalu taat kepada Dia. Dan juga lebih khusus lagi di malam ini, di detik-detik yang kita berada di masa sekarang ini, Dia memilihkan kita dengan menjemputkan kita hadir ke rumah Dia. Kita berada di tempat ni sekarang, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibilang sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini. Alhamdulillah. Kita sedar tak sedar, pada hakikatnya kita berada di tempat yang terbaik. Kita di dalam jumlah orang yang paling sikit, manusia yang paling sikit yang berada di tempat ni. Kalau berbanding di tempat yang lain, berapa ya kita kalau kira, kalau bahasa bertani kata berapa cokoh ya ni, kalau adu dengan hak lain, lebih sikit pada jari ni je. Jari ni banyak ni, lebih sikit je. Kalau kita pergi bila kat luar tak habis nak bila, tak ada jari nak bila. Khairu biqa'il ardi, sebaik-baik bonggol di atas permukaan bumi ini, masajiduha, masjidnya. Wa syarru biqa'il ardi, sejahat-jahat bonggol,
sejahat-jahat topok di atas permukaan bumi, aswaquha, pasaran-pasarannya. Di pasar-pasar tu tak molek sangat, tak jangok. Situ hak paling huduh sekali. Ada penipuan kat situ, ada buka aurat kat situ, ada tipu keldunya, ada tipu sukatannya, berbagai-bagai kat situ. Tempat maksiat, tempat buka aurat. Kita duduk kat sini, alhamdulillah, tempat rahmat Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh ambil gambar, kita ambil gambar malam ni, simpan, taruh. Susah juga nak boleh dapat duduk kat sini seperti ini pada malam ini. Kerana saya selalu kata, kita sangat menghargai gambar kita kalau kita boleh pergi ke rumah PM, kita boleh pergi ke rumah Menteri, kita ambil gambar tu, kita simpan tempat tinggi. Rasanya sangat-sangat ternilai gambar kita tu, kerana nak boleh masuk ke rumah Perdana Menteri, ke rumah Menteri bukan mudah-mudah, kita orang biasa. Tetapi oleh kerana kita kurang faham di dalam agama, kita tak berapa faham dalam agama, kita rasa kata itu yang terbaik bagi kita. Sedangkan yang terbaik bagi kita sekarang ni hak yang paling baik. Adapun rumah-rumah yang lain tu tak tentu lagi. Dia ambil duit pitih kat mana pun tak tahu, rumah besar sangat tu. Rumah besar sangat, kita ambil buat saksi kata aku pergi kat rumah besar. Sedangkan pitih tu daripada pil kuda ke, daripada judi ke, dan upamanya. Wallahu alam. Kalau kat sini paling kurangnya pitih yang ikhlas daripada pembinanya, daripada pembiayanya. Alhamdulillah. Di samping tu pula, kita duduk kat sini, kita buang terus hubung kait kita dengan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berfaedah kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Kita mari ada hubung kait, kita fokus kepada pekerjaan kita yang pokok, pekerjaan kita yang asal, yang dijadikan kita untuknya. Kita mari membetulkan suasana kita. Bila kita sampai sini, kita betul keadaan kita semula. Kalau kereta ke, masuk kelas semula ke, ya. Betul tayar, betul steering dia yang duk berat sebelah. Biasanya kitanya di dalam perjalanan kita, kalau kereta agak tayar dia nak turun kok parit, nak turun kok sebelah batas, kena duk kontrol. Kita mari betul semula. Alhamdulillah, Allah menjemputkan kita berada di rumah dia ini. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sebelum daripada saya nak sampaikan sepatah dua kata sebagai nasihat agama, sebagai tazkirah untuk memberi ingatan kepada saya sendiri dan kepada para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lebih dulu saya ucap kepada terima kasih kepada AJK ataupun imam ahli jawatan kuasa masjid, penyusung masjid ini, yang mana bagi peluang dan menghargai kepada saya dengan bagi ruang untuk saya duduk ke atas kerisi yang seperti ini pada malam ini. Sekalipun yang sebenarnya saya bukan berkeahlian di dalam tajuk ataupun di dalam ini bidan untuk bagi ceramah, yang saya hanya boleh didik kanak-kanak kecil-kecil untuk menguasai bahasa Arab sedikit-sedikit saja, tak pandai. Cumanya saya buat pandai ya, buat pandai, tunjuk-tunjuk kata pandai saja.
Kalau orang tak kenal saya tu kata pandai lah. Tengok pun kata pandai dah. Sebab saya pandai menipu. Saya pandai tipu. Saya pakai banyak lapis. Banyak baju, 2 kain, 2 di atas ni 3, jadi nampak pandai lah. Siapa tengok pun mesti kata pandai kalau pakai macam ni. Takut gerung. Yang sebenarnya ini sebagai penipuan daripada saya saja. Kalau mari kat sini nak tipu orang sini, bayar orang sini tu tarik kasih sikit, tarik bersera sikit. Kalau kat rumah saya tak pakai juga begini pun biasa begitu ya. Oleh itu sebagai nak bagi ingatan je lah pada malam ini, yang sebenar kita berjanji kita nak teruskan sambung pelajaran fiqh yang kita mula ke Masjid Al-Azim. Tetapi oleh kerana tilik kepada keadaan yang hadir pada malam ni, boleh jadi yang tak ikuti majlis, maka kita nak sambung tak boleh. Sambung ni kena ada dah satu, mari sambung kat belakang. Kalau mula satu dia tak panggil sambung dah lah. Kalau dia ada ilmu mantik dia tak panggil sambung, dia panggil mula. Kena mula suku, kena mula akal satu lah. Kalau sudah situ pakai sudah. Kalau tak sudah baru boleh kita sambung, insya-Allah taala. Kalau tak sudah malam ni nanti kita sambung semula. Maka tajuk sebagai tajuk bebas. Tajuk bebas. Maka tajuk bebasnya, maka terserah kepada apa yang diilham oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Kerana saya tak sedia sangat untuk nak bagi tazkirah. Cumanya bila diminta, disuruh saya bercakap tajuk nasihat, maka munasabah dengan saya sebagai ambil bahagian di dalam dakwah agama ni, seolah kata ambil bahagian lah, yang sebenarnya bukan ambil bahagian, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul lantiknya. Nampak tinggi pula kalau Allah lantik, tak tahu nak katalah. Sebab apa boleh saya kata Allah lantik? Kerana saya memang betul-betul saya tak ada azam nak jadi tuan guru, nak jadi pendakwah sampai kepada peringkat ke Malaysia ni. Saya tak ada susung di dalam hati pun. Sejak pada saya belajar dari kecil, belajar dari umur belasan, 12, 13 sampai umur 20 lebih saya belajar. Hati saya masih sampai kahwin pun masih hati saya naknya duduk kat belakang-belakang. Tak ada nak duduk di depan. Azam dalam hati bila kahwin nak duduk kat pondok, keluarga emas. Kalau kat sana panggil pondok dalam, nak bantu-bantu tuan guru gitu ya. Tetapi dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya pun tak sangka boleh juga sampai kepada negeri Melaka, sampai juga ke negara Malaysia. Saya pun tak sangka jugalah. Sebab itulah saya kata dengan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila duduk kat sini, maka nampaklah sedikit sebanyak masalah tajuk agama yang penting, yang perlu, yang mana lebih perlu, yang mana lebih penting. Dan nampaknya penyakit-penyakit, virus-virus yang masuk di dalam agama, apa dia? Yang kita nak anti virus tu macam mana? Tu bukan kata yang saya mari dari ini bukan nak bawa asal agama, kerana asal agama, asas agama sudah sampai kepada kita, alhamdulillah. Ahli masjid kita sekarang di detik sekarang ni, alhamdulillah, rukun iman, rukun Islam sudah tertanam di dalam hati kita, di dalam qalbu kita, alhamdulillah. Tetapi memanglah orang panggil perkara ni dibilang harta yang paling mahal, harta yang ternilai. Terus lalu dia
duk cari jalan nak masuk curi. Dia korek lubang kat bawah supaya keluarkan barang harga mahal kita. Dia buka perabung masuk curi untuk ambil barang kita tu. Tu kadang-kadang dia lepas racun masuk. Itu dibilang virus di dalam agama. Oleh itu di antara perkara yang penting di dalam agama supaya nak jaga virus, kena ada dua. Satu cara kita memperkukuhkan rumah kita. Mula-mula begitu cara dia. Bukan? Kita nak buat rumah, bila kita nak isi barang harga mahal di dalam rumah kita, semacam kita pergi ke bank kan. Dia buat tempat tu tempat yang kukuh dulu. Dia buat tempat kukuh dengan pintu dindingnya yang kukuh, pintu dia yang kukuh, kunci tu berapa lock dia. Kunci rumah kita biasa satu lock dia. Dia 1, 2, 3 sampai 5 pun lock. Kalau lah pencuri tu boleh buka 2, ada lagi 3. Ada lock dia. Banyak dia memperkukuhkan rumah tu dulu. Oleh itu yang pertama-tama kita mesti memperkukuhkan rumah kita, memperkukuhkan fahaman agama. Dengan bahawa kita faham agama kita dengan secara jelas, kita mesti faham apa yang kita duk bawa. Dengan kata lain, kita kena fiqh fid din. Oleh kerana demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang sesiapa yang Allah Maha nak bagi kebaikan yang banyak kepada dia, tentu Allah yufaqihuhu fid din. Allah memberi fahamkan dia tentang agama, berkenaan dengan agama. Orang yang tak faham agama betul-betul, orang tu kurang kebaikan dia, kebajikan dia kurang. Fiqh fid din, faham ni lebih luas, bukan faham hukum haram sunat, wajib sunat, haram makruh, haruh, bukan itu saja. Lebih luas kerana agama mengandungi 3 yang besar-besar: iman, Islam, ihsan. Kita kena faham iman kita, kena faham Islam kita, kena faham ihsan kita. Kadang kita tak faham satu pun tak berapa cerak. Semua tu dibilang kelabu semua. Kalau kelabu tu boleh duduk lagi. Faham ke kelabu? Faham ke? Maaf kalau tak faham pun kena marah pada diri tuan tu lah. Jangan marah pada saya. Kerana tuan bodoh. Saya bercakap ni bahasa saya, bukan bahasa Malaysia saya. Bahasa saya buat bahasa tiru-tiru bahasa Malaysia. Ada ke tengah-tengah tu masuk bahasa petani gatik sikit-sikit, tu tak faham. Kalau tak faham, kena usaha pergi berjalan ke petani gatik. Sebab tu boleh faham. Kalau tak pergi tak boleh faham lah bahasa dia. Takut. Orang Malaysia takut nak pergi ke petani. Sebab tengok berita bom lah, bedil lah. Yang masuk berita tu baru 10% saja, 90 lagi tak masuk lagi. Kalau pergi kan boleh kuat lagi. Yang masuk tu yang kuat-kuat saja, yang tak masuk tu banyak lagi. Boleh kata harian bom lah, bedil lah, berbagai-bagai. Tapi saya boleh mari Malaysia. Saya kata saya mari ke Malaysia, saya jumpa lalu banyak saya jumpa kubur. Ada kubur kat situ, banyak kubur. Nampaknya sama juga. Petani pun ada kubur, Malaysia pun ada kubur. Nak pergi ke petani takut ke kubur, Malaysia pun ada kubur juga, sama je. Tak ada masalah. Maknanya tolong doa lah, mudah-mudahan petani itu jadi tempat yang satu negeri yang terbaik, negeri yang boleh
menyebar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru ni Perdana Menteri dia iklan, dia baru-baru ni dia iklan 6 bulan saja dia nak menghapus habis mujahidin, nak hapus habis ahli-ahli pejuang. Yang mana ada buat pejuang dia nak hapus dalam masa 6 bulan yang terdekat ni. Dia bagi tipu kalau tak beradu lagi bom benda ni dia akan hapus. Dia kata gitulah. Mudah-mudahan minta Allah Subhanahu wa taala meselamatkan pendakwah-pendakwah Islam, mujahidin Islam. Oleh itu mana faham agama ni lah makna kita memperkukuhkan, kita memperkuatkan rumah kita. Nama dia. Yang kedua dia panggil sistem defense, sistem difah, sistem mempertahankan perkara luar nak masuk. Itu dipanggil, kalau dalam istilah ilmu dipanggil raddus syubhat, tolak syubhat, tolak perkara-perkara yang jadi nampak kata disangka kata betul, hakikat tak betul. Kita boleh tolak syubhat. Maka itu kelas nombor 2. Walaupun perkara kedua-dua penting. Kedua-dua tu perkara penting. Dan hari ni kita nak pergi kepada nombor 2, nak pergi kepada kelas 2, kelas 1 tu pun kita tak berapa lepas lagi. Sebagaimana yang saya kata tadi, kita faham agama di dalam keadaan tak berapa nyata, tak berapa terang, kelabu-kelabu, tak cerah. Kalau ibarat gak baru naik pajar, bila kelabu ni gak jadi sentiasa duduk di dalam kesamaran. Bila digonjang, bila digoyangkan, kita selalu bergonjang. Sebab rumah kita tak kukuh. Allah, saya tengok perhati juga orang-orang muda. Orang-orang muda dulu dia semayanya Allahu Akbar, tak tahu kok mana. Bahari ni dia tukar model sikit, Allahu Akbar, dia tukar model. Sebab yang dia bawa dulu pun dia tak tahu. Bila orang mari kata tak boleh letak tangan kat bawah dada, ke atas pada pusat tu, tak betul, bukan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah tak tekak sini, kat dada sini. Dia pun tak dada. Katanya sebab apa? Yang kamu kata tak kat dada, kerana ini sunnah. Maknanya agaknya yang dia bawa dulu tu bukan sunnah. Bukan sunnah. Dia kata bukan sunnah berpunca sebab dia rumah dia sendiri dia tak faham. Dia tak tahu apa yang dia buat. Bila nak sujud, Allahu Akbar, biasalah lutut turun dulu, kemudian tangan, kemudian dahi. Tetapi dah hari ni dia tukar sikit dah, kena hulur tangan dulu, lutut yang kedua. Dia kata itu sunnah. Bila nak bangkit pula, kena buat ada masalah dengan bumi. Kena bergaduh dengan bumi. Dia tak bergaduh dengan manusia, dia bergaduh dengan bumi. Dia kena tumbuk bumi. Bumi ni karuk, dia kena tumbuk. Nak bangun dia kena tumbuk bumi. Sebab tumbuk bumi adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak faham yang dia buat tu, dia buat dengan tiru-tiru. Itu dia tidak faham fiddin. Dia tak faham di dalam agama. Oleh itu kita kena mari faham betul-betul yang kita bawa tu. Agama yang kita bawa tu ambil kat mana, sumber dia kat mana, supaya jadi kukuh dulu. Bila kukuh ni lah, orang kocak tak berkocak, bila hawa nak masuk, bila kata virus nak masuk, tu kita boleh defend, kita boleh tolak. Tak boleh tolak pun rumah kita sudah kukuh. Alhamdulillah. Oleh itu marilah kita usaha supaya kita dapat mengukuhkan rumah kita sendiri.
Maka rumah kita dibina di atas 3 penjuru. 3 penjuru dibina di atas tauhid, dikatakan iman. Dibina di atas satu penjuru nama Islam. Dibina di atas satu penjuru lagi, satu tuku lagi, iaitu tuku ihsan. Kalau siapa tak kemah 3 ni, tak faham 3 ni, agama dia selalulah bergoreng berkocok, bergonjang. Kalau siapa-siapa faham 3 ni, cukup kemah 3 ni, memang rumah dia teguhlah. Alhamdulillah. Marilah kocok gepo bumi, katalah 10 rektor pun insya-Allah tak apa. Ni dak nanti kata jangan kata 10 rektor, 1 rektor setengah pun berkocok dah. Tu kita di hari ni. Problem kita di hari ni, agama kita berkocok. Boleh ditukar. Masyhur, saya dengar khabar kata di Melaka ni berapa yang paling banyak orang jadi Syiah. Cuba. Bukan? Melaka, Johor banyak orang tukar agama daripada ahli sunnah wal jamaah jadi Syiah. Ini apa? Itu maknanya mari gepa bumi sikit je baru, bukan banyak lagi, baru 1 rektor dia kocok hancur dah. Ada jadi mujassimah, jadi musyabbihah, boleh bertukar. Boleh bertukar. Sebabnya kerana rumah dia tak kukuh. Oleh itulah alhamdulillah orang yang dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah buka dada dia supaya dia dapat terang, supaya dia boleh terima agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya. Saya ingat satu, saya nak agak contoh. Kata rumah kita kukuh tak kukuh. Contohnya, mudah-mudah kita kalau ditanya siapa Tuhan kita, saya jadi muka nakir. Man rabbukum, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Tentu semua kok kita jawab, Allahu Rabbi, Allah. Tentu kita jawab Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa tak boleh jawab ni, kita kena katak dulu daripada muka nakir katak lagi. Kena pukul ke atas ni lah selalu dah. Kalau pergi kat sana kau berat lagi lah, kau teruk lagi lah kalau tak boleh jawab. Memang kau ni panggil rukun utama. Tidak dipanggil orang Islam, tidak dikata seorang yang beriman, melainkan dia kena, mesti dia kena, bahasa petani kata kena Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil kena. Tani kata kena. Kena ni macam faham? Kena. Mesti kenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala tak boleh panggil orang mukmin. Siapa Tuhan kita? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kita, siapa Tuhan kamu? Allah. Apa makna Allah Tuhan? Apa maksud Allah Tuhan? Apa arti Allah Tuhan? Cuba kamu buat definisi, cuba kamu buat dhabit, cuba kamu buat takrif Allah kepada aku tak faham Kalau kita buat andaian kata Cina nak mari sama kita, orang asli mari sama kita, kita kata kamu kena masuk Islam. Dia tanya macam mana masuk Islam? Kena mengaku, kena tahu kata Allah Tuhan. Apa makna Allah Tuhan? Bila Cina tanya kita nak jawab aja dah. Mendengung kita. Itu artinya makna rumah kita tak kukuh sangat dah tu.
tak berapa kuat dah tu. Tak terang dah. Kita tak berapa terang. Tahu aku ingat tok guru doa ya Allah Tuhan tu Allah Tuhan Tuhan Tuhan. Tuhan Tuhan. Macam mana? Allah Tuhan lah. Tuhan lah. Ulah tu Tuhan Tuhan. Tuhan buat langit, buat bumi. Dia boleh jawab, Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Tuhan buat turun hujan. Tuhan beri kemarau. Tuhan beri sihat, Tuhan beri bala. Kalau dia boleh sampai ke situ, alhamdulillah. Itu boleh dah 50%. Kalau periksa bolehlah kita akad kelas bagi dia, naik kelas 2. Nak kukuh lagi, naik kelas 2. Bila naik kelas 2, memang Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Kita kena kenal pula dia macam mana sifat ketuhanan dia. Dia jadi Tuhan ni, apa syarat yang nak jadi Tuhan? Kita kena kenal dia, kena fokus sikit lagi. Tadi dengan secara luas-luas, kena mari letak ke depan sikit lagi, bersepit lagi panggil. Kena kenal dia lagi. Hak kenal ni lah yang jarang. Hak ni dia jadi utuh dia panggil. Kerana kita tidak fokus, bersepit lagi. Di antara kita kena kenal dia panggil kena Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah mensifatkan dia di dalam Al-Quran dengan kata dia Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim. Kita tak belajar sangat Al-Hakim. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan dia di dalam Al-Quran dengan kata Al-Hakim. Berapa ayat? Banyak ayat. Kata dia Azizun Hakim, Al-Alimul Hakim. Banyak sangat Al-Hakim. Isyarat kepada kata kita kena belajar banyak sikit tentang Al-Hakim. Bukan begitu kan? Kita kena ingat satu daripada untuk nak mengukuhkan rumah kita ada. Rukun iman, kita kena beriman dengan Al-Quran. Apa makna beriman dengan Al-Quran? Kita kena terima semua isi Al-Quran, semua maksud Al-Quran, dan kita kena faham semua apa yang ada di dalam Al-Quran, khususnya yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wajib kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang boleh nak mentakrif, nak buat definisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun daripada makhluk Allah nak boleh memperkenalkan Allah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang Allah pilih untuk ganti dia, untuk memperkenalkan dia, iaitu rasul-rasul dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia memperkenalkan dia di dalam Al-Quran bagaimana macam mana. Begitulah kita sepatut kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itulah ulama kita kata apa sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan dia di dalam Al-Quran, wajib kita mempelajari, wajib kita menyabitkan dia, wajib kita tahu sifat-sifat Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Itulah makna kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sifat Allah yang Allah mensifatkan dia, yang Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Al-Hakim yang banyak hikmah. Apa makna yang banyak hikmah? Yakni yang dia buat satu-satu perkara ada di sebaliknya hikmah, tidak sia-sia. Ada faedah, ada pengertian, tidak sia-sia perbuatan dia.
Kita kenal Allah, dia Tuhan yang mengaturkan sekalian alam. Semua perkara dok jadi adalah dengan peraturan daripadanya. Panas sejuk, hujan kemarau, senang susah, sehat sakit, kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Kita bagi laluan azan macam sebenarnya moga kita sama taruh insya, bila masuk insya kita pun tajuk tak ada, boleh dah kita nak beradu, boleh kita nak berik dah kan, sebab kita tak ada tajuk. Lepas tu kita menunggu insya. Pak insya sudah sampai, kita duduk tunggu kereta untuk nak naik. Bila kereta sampai, kita kena beradu ke jalan, naik kereta tu. Kau macam mana? Kita boleh setengah jam lagi, boleh setengah jam lagi, sikit-sikit lagi sebagai buah-buah gitu, sebagai buah ingatan lah. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah taala. Kita kembali kepada tajuk kita Al-Hakim. Nak akak contoh kata kita teguh tak teguh, di dalam keagamaan kita, di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala, kita kenal kepada Allah, kata dia Al-Hakim. Kalau tanya kita, ya kenal macam mana Allah Al-Hakim? Allah yang banyak hikmah, yang dia buat satu-satu perkara tu ada hikmah di sebaliknya, tidak sia-sia. Dia menjadikan manusia, menjadikan binatang, menjadikan ular, menjadikan berkatak, jadi semua tu bukan free. Semua tu ada faedah, ada hikmah. Cuba kita tengok sekarang lah ni kan. Nampak dah hikmah-hikmah yang dulu orang tak nampak. Pohon apa? Pohon kapal terbang. Kat sini panggil apa? Kapal terbang kan? Dulu dibuang gitu, tak ada harga, rasa tak ada harga. Kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Di hari ni pohon kapal terbang tu satu daripada perkara yang berharga di sisi orang, di sisi doktor panggil. Jadi boleh ubah kecimani lah, ubah darah tinggi lah, berbagai-bagai. Cuba tengok, kita tengok biasa saja pohon kapal terbang. Tapi Allah menjadi, bila Allah menjadi, memang tak sunyi daripada hikmah faedah. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak di sana banyak lagi. Kita kena yakin begitu. Kata ada hikmah apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apa yang berlaku, khususnya yang berlaku ke atas kita, memang kita kena kenal bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia tidak memperlakukan satu perkara melainkan ada hikmah, ada faedah di sebaliknya. Bukan di sebalik, di depan tu pun ada hikmah, tapi di sebalik tu ada lagi hikmah. Nama dia. Saya ingat masa saya dekat Mesir, saya baca akhbar dah. Baca akhbar, cumanya tarik mari ingat kata Allah Al-Hakim. Di satu negeri di Amerika tu, dia banyak dengan burung hatu. Burung hatu, kenal burung hatu? Yang mata luar tu. Burung hatu ni dia ganggu orang. Malam-malam kat dia ganggu dah. Bila dia banyak, dia pukul. Tu hak sebelah satu pihak. Hak sebelah satu lagi dia jawab. Dia jawab satu lagi. Saya ingat orang-orang tua saya, datuk saya.
Orang-orang tua dia percaya bila burung hantu huk tu tak ada masalah lagi. Bila ada yang jawab, dia kata ada orang nak mati. Sebab apa? Yang jawab tu dia soyok kain kapan. Dia soyok kain kapan. Tu orang nak mati. Pandawa macam mana? Dia ajar, dia kata kita kena baca doa ni baru burung hantu lagi. Hayhata lima tu'adu. Saya ingat masa kecil lagi orang tua ajar. Bila dengar burung hantu kita budak takut. Dia ajar, dia kata baca hayhata lima tu'adun. Jangan bunyi lama mati orang. Kita hemat dulu lagi dia lagi. Makna di satu negeri itu ada burung hantu. Burung hantu banyak. Bila burung hantu banyak, dia usirkan, dia halau, dia bunuh macam-macam, lari burung hantu. Habis burung hantu. Bila habis burung hantu, tanaman dia, padi dia buat tahun tu, tikus mari makan habis. Cuba tengok. Masa ada burung hantu, tanaman ni boleh hasil banyak. Bila burung hantu habis, tanaman pun habis licin. Makan tikus pula dah. Ada burung hantu ni tikus tak boleh mari. Ada hikmah pula dah. Kata Masya Allah, Allah buat kita tengok burung hantu kita takut. Kerana nama dia tu burung hantu kita takut dah. Tapi ada hikmah kat situ, ada dia. Cuba tengok perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, apa contohnya kalau bala tipu ke atas kita, kita mesti kena ingat kata ini ada hikmah, ini perbuatan Allah. Itulah kita rumah kita kukuh. Kalau rumah kita tak kukuh, kita fikir bermacam-macam fikir. Kita cari sebab-sebab, punca-punca, faktor-faktor. Sebab apa boleh begini, sebab apa boleh begini. Lebih lagi sebab solat tu mengganggu sangat dengan aku. Jadi kita nak ada bergaduh dengan kawan kita. Dengan kata lain, bila kita kena bala, kita biar boleh kita suka. Jangan kita duka. Kita boleh suka dengan kita kena bala. Barulah kita kena Allah sebenar-benar kena. Barulah boleh rumah kita tu kukuh. Tuku yang pertama ni kukuh. Di hari ni kita boleh suka ke tak kalau kita kena bala? Mudah-mudah kita ambil hak besar. Kalau rumah kita terbakar di api, kita suka tak? Susah kita nak suka. Duka 2-3 bulan dah. Kalau kita tak boleh suka, tak boleh senyum, maka kita belum lagi sampai peringkat kena sebenar-benar kena. Kalau kita boleh senyum, orang boleh senyum, inilah orang yang kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak boleh senyum ni mesti dia kena. Kalau tak kena tak boleh senyum. Orang tak kena Allah tak boleh senyum sama sekali kalau dia ditipu bala. Sebab dia tak tahu bala tu daripada siapa. Kalau dia tahu, dia tak kena kata bala tu ada hikmah. Maka dia nak senyum aja. Dia kata bala ialah satu perkara yang menyusahkan dia. Orang yang tak faham. Kalau budak-budak kecil, kalau tengok yang membuat meja ni, bukan kayu dia potong dia pun, ini nak membazir, nak khianat harta ni. Orang yang tak kenal, kita orang tua, dia pandai tu, dia potong-potong, dia nak buat menjadi satu perkara yang baik, perkara yang molek, boleh ada guna. Orang yang tak kenal, dia kata nak buat rusak. Begitu bandingnya. Kalau kita kenal Allah, kita boleh senyum manis, alhamdulillah, dengan sebab kita tahu kata Allah tidak berlaku satu perkara melainkan ada faedah bagi kita, ada faedah bagi orang yang lain, saudara kita. Bila ada faedah, sama ada faedah bagi kita, faedah bagi saudara kita, tentulah kita suka dan serentak. Boleh kita senyum.
Oleh itu saya nak ajak mari buat kita mari kenal Allah supaya kita boleh senyum apabila kita kena bala. Kena ingat, kata ada hikmah di sebaliknya. Saya nak kat contohnya. Kalau saya ada satu ketul. Ni besar ni ketul saya. Satu ketul, satu toko. 4 segi. Kemudian saya ambil rumah di atas kepala tuan. Rumah di atas kepala tuan. Saya tinggal lagi. Kepala tuan berdarah. Tuan nak suka ke tuan nak marah? Mimbai sekali kita marah kan. Marah tengok kepala darah. Tengok tuan naik kereta pula pergi nak pergi tak boleh. Marah kita. Tetapi kalau tuan buka ketul yang saya rembah di atas kepala tadi, bahasa tadi kata rembah pukul atas kepala tu. Kalau buka tengok adanya 10 juta ringgit. Tuan nak marah lagi ke saya tinggal lagi? Memang suka. Allah tak beradu aku nak terima kasih. Ambil 10 ringgit pergi beli ubat, lama-lama sembuh dah kita. Kalau kita kata habis 10 ribu pun tak apa lagi. Mari remah sekali lagi tuan. Minta pula suruh remah kepala sekali lagi. Tak gitu. Tapi kita tak tahu tu. Bila kita tak tahu, tak nampak apa dalam ketul tu, kita marah lah. Pergi report ke polis kereta nombor 134. Ada buat jenayah. Macam-macam kita report ke polis. Tak bergaduh tengok ketul ni dulu apa dia. Yang kena rumah di atas kepala. Maka kita kena bala ni. Allah rembah pitih kepada kita. Rembah rahmat kepada kita. Rembah kebaikan kepada kita dengan nama dia Al-Hakim. Kenapa kita tak serenaknya? Kenapa kita tak senyumnya? Saya pandai cerita aja, saya pun tak senyum juga. Kata tak kukuh, kita tak sebenar-benar lagi rumah kita tak kukuh. Memang begitu. Bukan Allah Al-Hakim, dia buat tidak sia-sia. Buat emo faedah kembali pada kita, memang faedah kembali pada kita. Kita belajar Ummul Barahi. Kita kecil Ummul Barahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdosa ke tak dengan Allah? Dia salah ke tak dengan Allah? Memang tak salah. Rasulullah maksum. Wajib kita i'tikad. Kita kena Allah Subhanahu wa taala. Rasul maksum, terpelihara daripada salah dan silap, terpelihara daripada dosa. Tetapi di dalam keadaan demikian Allah menipu bala ke atas Rasul. Bahkan asyaddul bala'i anbiya, yang paling kuat kena bala tu orang jadi Nabi. Dia lebih kuat pada kita lagi. Sebab apa? Wa emanya hikmah. Allah tipu bala ke atas Rasul bukan peri. Wa emanya supaya Allah nak angkat darajat dia supaya lebih tinggi lagi. Cuba lihat. Wa emanya litasalli bihim, supaya kita boleh bersobar dengan mereka itu, supaya faedah kepada orang lain. Biarlah dia kena bala, rasa dia boleh terima penuh. Biarlah dia susah, tapi orang lain dapat selamatkan orang lain. Orang lain bila kena bala tengok, aku kena bala sekadar ni biasa saja, tak ada masalah. Rasul kekasih Allah pun kena bala. Aku tak boleh makan 3 hari, tak ada masalah. Rasul tak ada makan ni 3 bulan, tak ada masalah. Untuk nak ajar kita supaya kita boleh dapat ambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah ada sebalik. Kita yang banyak dosa, yang banyak bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah tipu bala, kita patut senyum alhamdulillah. Kalau Allah tak tipu bala, itulah yang kita takut. Sebab itu dipanggil istidraj. Istidraj, kita tertipu. Aku ni rasanya
Allah baik dengan aku ni. Cuba tengok aku sihat, aku kaya, tak pernah tipu bala. Kita rasa kata tertipu dengan diri kita, sedangkan kita di dalam kesalahan. Kalau Allah tipu bala, itu di antara hikmat tipu bala, Allah kasih kepada kita supaya dia nak ampun kesalahan kita. Kalau kita mati dengan kena bala, dosa kita sudah terampun dengan sebab kita kena bala. Kita akan terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Cumanya alhamdulillah ni bunyi di atas kerisi begini je. Bunyi ke masa duduk begini. Kalau di bawah kerisi, payah nak bunyi alhamdulillah. Hak boleh bunyi lepas makan, alhamdulillah. Tu hak boleh bunyinya. Ini maknanya rumah kita tak kukuh, tak berapa kita rapih, tak berapa kena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kena Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah selepas pada ni kita senyum semua dah, insyaAllah ta'ala. Boleh senyum, kereta pecah tayar kau senyum, alhamdulillah. Apa yang Allah nak bagi ni kepada aku, boleh rabla kena samai, alhamdulillah. Aku kena samai hari ni habis piti, alhamdulillah. Boleh alhamdulillah setiap kelakuan, kan kesemua kebaikan, bukan kejahatan ke atas kita. Lidah kita boleh mengucap alhamdulillah ketika kena bala, ketika dapat rahmat tak payah hajar dah. Tak payah hajar. Biasa kita rahmat kat bila dapat rahmat alhamdulillah. Kalau rahmat banyak alhamdulillah panjang sikit. Biasa je begitu, tak gitu. Bila makan kenyang, makan tom yang tiga serakat ke, alhamdulillah. Panjanglah dia tu. Mak gapo tak tahu, mak tabi'i ke mak menang. Bukan dia tanya alhamdulillah panjang mak gapo, tak tahu, aku tak reti. Moga tak belajar mak bernama, tak tahu, mak pun tak reti. Mak tabi'i berapa harakat, mak arif li sukun berapa harakat, mak wajib macam mana, mak mutasif macam mana, mak harum tak tahu. Aku sedap je alhamdulillah. Supaya orang baik tu lah. Dia tahu nak baik, nak beri sedap je. Maaflah mau tu khotik tu bila marah. Hayya 'alas solah. Benar. Hayya 'alas solah. Dia buat. Apa tu boleh Pak pertama benar, yang dua panjang. Tahu aku nak beri sedap ya. Dia tak ada kira agama ni, agama tak tegur, tak faham yang dia kerja. Sebab apa yang pertama boleh pendek, yang kedua boleh panjang? Apa kaedah agama? Cuba tanya Tok Bila dia. Setelah lagi kita cek Tok Bila. Tak faham. Tak faham. Pihak atas pun tak buat kerusuh, kita faham. Sebab tu kita pergi nganyu. Ni kata kita rumah kita tak kukuh. Tak kukuh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Satu ketika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau tanya macam mana mu sekali panjang sekali pendek mak jahil tu, tahu aku berasa sedap tu ya. Buat dengan sedap-sedap, tak tahu kita buat tu macam mana yang kita buat, tak faham hak kita buat. Banyak perkara yang kita rumah kita tak tegur. Orang-orang muda ni baca, kalau kita cek Fatihah, malam ni kita nak cek Fatihah, lari balik habis. Orang muda, orang tua dulu pada orang muda lagi. Pada tua dah. Ini kita banyak faktor-faktor yang sepatutnya kita kena mari kukuh hak kita tu. Kita kejar hak kita. Fenomena alam, perubahan alam ni buat hancur habis, tukar habis agama dia panggil. Rumah kita dah pecah, penyakit luar mari masuk, mudah tengah, jadi hancur lebur, tak tahu apa dia hari ni. Itu di satu segi.
di satu tajuk yang lain, virus luar, panggil satu virus yang paling besar yang membahayakan, iaitu virus kata kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini satu penyakit yang besar. Nama dia sebagaimana yang berlaku di masa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Satu kumpulan yang dia kata kami tak terima melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum manusia kami tak boleh terima. Ketika Sayyidina Ali terima tahkim yang masa berperang di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, diletak hakim, letak hakam untuk jadi pengadil buat keputusan. Bila Sayyidina Ali terima majlis tahkim itu, ada satu kumpulan dia kata kami tak terima, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Sayyidina Ali salah kerana dia terima hukum manusia. Muawiyah salah kerana dia terima hukum manusia. Kedua-dua kafir billah, kerana kita kena berpegang dengan kitab Allah. Sayyidina Ali kata kalimatu haqqin urida bihal batil. Perkataan ini betul sangat-sangat. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Tidak ada hakam yang adil melainkan Allah. Tetapi urida bihal batil, dikanaki dengan dia perkara yang palsu. Ambil buat letak buat gambaran saja, yang sebenar dia tak mau ikut al-haq, tak mau ikut yang betul. Itulah yang bahayanya. Kalau penipu pakai seperti saya, inilah bahayanya. Kalau penipu mari rambut panjang, baju tak ada tangan sebelah, itu tak ada masalah. Mari nak tipu kita, naik ke rumah kita, tak boleh naik, kita halau dulu lagi dah. Orang gila nak masuk ke rumah tu. Tetapi kalau pakai seperti ni, mari nak naik ke rumah kita, ahlan wa sahlan, masuk tuan. Itu tempat bahaya sangatnya. Kenapa saya kata bahaya? Kerana perkataan kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah itu perkataan yang betul, tetapi sebaliknya di sebelah dalamnya perkara yang palsu. Kerana yang sebelah dalamnya ialah ajak kita kepada ingkar Al-Quran dan ingkar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata itu betul, tetapi pada hakikat ingkar Al-Quran sangat-sangat bahaya. Sebab apa saya kata ingkar Al-Quran? Kerana mereka yang melawan dengan laungan ini, mereka yang berucap dengan kalimah ini, mereka inilah yang menegahkan ummah, yang menegahkan kita daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka inilah yang mereka-reka beberapa perkara di dalam agama, membangsakan agama kepada Allah Subhanahu wa taala, membangsakan hukum kepada Allah, sedangkan Allah tidak mengakui, Allah lepas daripadanya. Cuba kita tengok contoh yang terang-terang. Contoh yang terang-terang. Tak boleh kita berdoa selepas daripada solat. Siapa yang kata gitu? Orang yang melawan kata mari kita ikut Al-Quran.
Tak boleh kita nak berzikir dengan beramai-ramai selepas daripada solat. Siapa yang kata gitu? Orang yang ajak kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tak boleh kita berdoa nak akad padah tangan. Seorang berdoa, imam berdoa, kita kat belakang amin. Tak boleh. Siapa yang kata gitu? Orang yang ajak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Allah mempunyai anggota, ada tangan, ada kaki, ada mata. Siapa yang kata gitu? Orang yang ajak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Berapa banyak lagi? Bila kita sembahyang, kita mesti guang-guang jari kita, gerak-gerak jari kita. Siapa? Orang yang mengajak kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tak boleh kita nak berkunuh. Dan umpamanya, dia bangsa kepada kata, ini adalah hukum Allah, ini adalah hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sana, kalau kita baca Al-Quran, kita dapati berapa ayat yang suruh kita berdoa, suruh kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kita akan dapat qabul, kita akan dapat istijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak larang satu tempat yang tertentu. Tiba-tiba kumpulan ataupun orang yang melawan dengan kalimah ni, dia larangkan berdoa. Takkah dia bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tanya di mana Allah larang? Kalau kita kembali pada Al-Quran, cukup kita orang ahli sunnah wal jamaah, orang yang faham Al-Quran betul-betul, bila kata Allah kata ud'uni astajib lakum, dia itlaq nama dia. Itlaq, tidak ada ikatan dengan masa yang tertentu. Itu boleh kita nak berdoa di mana-mana pun. Sehingga kita dapati di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, mari menyepitkan. Kata di sini tidak boleh berdoa, di sini tak boleh berdoa. Baru boleh kita tinggal, baru wajib kita tinggal. Lebih-lebih lagi pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dia, yang mana doa lebih diterima ya Rasulullah? Ayyud du'ai asma, yang mana doakah lebih diterima? Jawab Rasulullah, jauful lail wa duburas salawatil maktubah, di waktu tengah malam dan di belakang setiap sembahyang fardu. Rasulullah fokus kat situ pula dah. Macam mana kita kata tak boleh, ini bid'ah dalalah, masuk neraka. Orang yang ajak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, syirik kita bertawassul. Tak boleh bertawassul, sebab tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana tawassul dibilang doa, doa kepada lain daripada makhluk. Tiap-tiap doa dibilangkan ibadat, tiap-tiap ibadat kepada lain daripada Allah syirik. Itu dia. Maka itu perkara yang lari jauh daripada agama, salah besar di dalam agama. Kerana menghukum syirik perkara yang tidak syirik. Kalau kita baca Al-Quran, berapa banyak kelimah doa-doa. Kelimah doa betul. Jangan kata kelimah tidak. Doa betul-betul. Bukan tiap-tiap doa jadi ibadat. Orang yang mengajak kembali pada Al-Quran, betul dia ajak, tapi ajak kembali kepada Al-Quran yang dia nak faham. Tak betul kembali pada Al-Quran sungguh. Itu kata wairas namanya. Sebab bila tawassul kata ya Rasulullah, ya Muhammad, ya tu nama dia harah nida. Bukan? Tak tahu tak apa. Sebab tu tak wukuf. Bila tak tahu tak wukuf. Harah buat panggil bahasa Arab, bila nak panggil orang-orang sianu-sianu, dia kata ya. Ya Allah. Kita Melayu, oh.
Kalau Melayu tani dia kata oh. Bila mamak duduk sana, oh mak, oh mak, oh dia kata. Dia kelimah buat panggil, oh dia. Kalau orang Malaysia panggil macam mana? Ha? Wahai. Saya tak pernah dengar wahai. Wahai tu tulis je. Yang panggil semua hey. Hey. Ha tu dia kitanya. Tulis jadi wahai. Tapi bila panggil guna bercakap semua hey. Hemat. Hey dia panggil. Hey. Itu dia panggil. Maka panggil ni dia panggil bahasa Arab, dia panggil ad-du'a. Nida panggil, dia panggil doa. Ad-du'a huwal ibadah. Ibadah kepada lain pada Allah syirik. Itu dia tak boleh tawasul. Sedangkan kalau kita tengok istimalatil Quran, Al-Quran kelimah guna nida, hadis guna nida, dan pakaian nida dengan cara keseluruhan, bukan pakai doa saja. Kata Imam Al-Jamal, dia ada tafsir Jamal, nida ada 7 bahagian. 7 bahagian nida. Macam mana kita ambil nida panggil tu kata doa saja? Ya ada panggil doa, panggil ibadat, panggil Allah, ya Allah, ibadat. Kalau kita panggil isteri kita, apa nak kata? Kita panggil isteri, kafir ke tak kita? Syirik ke tak? Siapa nak kata syirik? Tapi kalau mengikut kaedah orang yang melaut ajak mari pakai Al-Quran dan hadis, ialah syirik. Kalau orang Arab, nak kita sama. Ada panggil kerana kasih. Bukan? Ada panggil kerana kasih, tak ada apa kali. Fatimah, oh Fatimah, hey Fatimah. Apa? Dah, oh Fatimah. Kasih ke Fatimah, oh Fatimah, ya Fatimah. Begitu ya. Tak ada apa kali kasih. Ada kita panggil kerana sakit. Ada banyak macam. Kerana kita sakit, bila orang kita letak kaki kita begitu, orang lalu dia tak nampak kaki kita, dia pijak, jijak di atas kaki kita. Apa kita kata? Ha? Oh kakiku, kita kata. Oh kakiku. Syirik tak kita tu? Berdoa kepada kaki, panggil kaki. Itu panggil kerana sakit, bukan nak ibadat pada kaki. Orang yang kata doa panggil ialah ibadat, itu dia tak faham Al-Quran. Oleh kerana demikianlah, orang yang ajak kembali pada Al-Quran, betul ucapan hakikat tak betul. Kerana dia tak faham cara kembali kepada Al-Quran tu macam mana. Makna kembali pada Al-Quran, iaitu kita kena kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Kena faham Al-Quran tu. Betul lah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Bila kamu ada berbantah satu-satu perkara, kena kembali kepada Allah dan kembali pada Rasul. Memang itu betul 100%. Tetapi cara kembali itu macam mana? Cara kembali pada Al-Quran, apa arti berpegang dengan Al-Quran? Adakah berpegang mengikut kehendak kita atau kehendak Allah? Kembali kepada hadis, adakah mengikut kehendak kita atau kembali mengikut kehendak Rasulullah? Memanglah kena mengikut kehendak Allah, kehendak Rasulullah. Inilah orang yang kembali pada Al-Quran terus, mesti orang ini kena sampai peringkat kealiman yang tinggi, yang dikatakan mujtahid. Kena faham uslubul Quran, cara faham Al-Quran cakap ni macam mana. Allah kita kalau dak betulkan nidak tu ialah ibadat, maka itu tak payah kembali pada Al-Quran. Berdosa haram. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Bukhari, man kadzaba alayya falyatabawwa, tak ada muta'ammidan. Siapa bohong ke atas aku dengan sengaja, orang ni buat tempat duduk dalam neraka. Apatah lagi kalau bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa lagi nak lebih zalim, yang zalim yang paling besar daripada mereka yang bangsa bohong ke atas Allah. Kata Allah mengharamkan doa selepas pada solat, Allah mengharamkan berzikir lepas pada solat. Itu bangsa bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat pun yang Allah mengharamkan perkara yang demikian. Maaflah kasar sikit saya bercakap tu.
Kerana nak tolak virus, tak boleh, tidak, tak gutur, tak mati virus tu. Begitulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan. Agaknya saya minta maaf lah, saya ambil masa lebih daripada yang sepatut. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi faedah kepada saya sendiri dan jadi faedah kepada para hadirin hadirat, dan apa yang salah dan silap terkasar akhlak yang jahat yang bodoh itu adalah daripada nafsu, daripada hasut-hasutan dan godaan syaitan ke atas saya. Akhirnya saya nak bersiap, nak berpesan kepada saya sendiri, mari kita semua ingat kata setegu kita yang paling besar adalah syaitan. Kita putuslah hubungan kita dengan syaitan. Jangan kita menjadikan syaitan itu adik-beradik kita, keluarga kita, abang adik kita. Dengan itulah baru kita selamat. Selama mana kita duk bersaing dengan setegu, ambil setegu buat adik-beradik, padah dia mari ke rumah kita, kita di dalam bahaya. Kerana setegu memang kita tengok baik sekalipun, dalam perut dia memang dia sangat-sangat nak merutuhkan kita. Kena waspada sangat-sangat kalau kita nak berkawan dengan dia. Kerana Allah hukum betul-betul, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan ni setegu yang nyata bagi kamu. Kena putus hubungan. Putus hubungan. Di antara kita buat hubungan dengan syaitan itu, iaitu kita membazirkan harta kita. Itu nama dia kita hubungan dengan syaitan. Kita buat adik-beradik dengan syaitan. Kita bazir harta. Sebab Allah kata wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Betul-betul Allah kata, jangan kamu membuang-buang harta. Siapa-siapa membuang harta adalah mereka itu adik abang dengan hantu. Allah kata begitu. Maka di antara membazir harta, merokok. Merokok tu bazir harta betul-betul. Siapa-siapa merokok, orang tu buat abang adik dengan hantu. Oleh tu siapa tak mau jadi abang adik dengan hantu, malah ni breaklah rokok tu, potong terus selalu dah. Memang waktu memang tegas-tegas. Pas kalau kita beriman dengan Al-Quran, kita tak boleh tinggal lagi. Kita dah nak mati isak karat dah, nak mampuh dah kita ni. Dah buat adik-beradik lagi dengan hantu. Boleh? Sebab tu malam ni alhamdulillah semua nampak tak ada isap rokok semua. Alhamdulillah sudah putus dah hubungan. Dan pihak perempuan pula, saya nak bagi ingatan lah, mana tudung aurat tu dia sengaja kena letak kain ke atas dagu begini. Jangan letak ke bawah begini, kerana terbuka aurat dia. Dari tulang dagu turun mari kat tekak ini nama aurat yang wajib tudung. Kena tudung dia, tudung lain daripada boleh bukanya muka, yang lain kena tudung ke semua. Kena letak kain telekung dia di atas dagu. Gini kena sepit sikit. Sebab kalau kita bawa turun, ini terbuka aurat. Tolong sampaikan kepada anak-anak muda kita yang baru nak belajar semaya, dan hak kita dah buat dah tu, jadi tak jangok, kita tak bawa terbuka aurat nama dia. Begitulah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.